إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, katanya, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf akan wajib usuli. Wajib apa tu? Wajib masuk agama Islam. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam akan sebagai wajib usuli itu tetap di dalam agama Islam. Dengan memelihara akan dia daripada segala perkara yang jadi binasanya. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya, kasih sayangnya, dapat lagi kita bertemu di dalam kuliah kita ataupun kuliah ilmu tauhid, iaitu dengan menggunakan kitab baku iman dan juga simpulan iman yang dikarang susun oleh seorang yang alim ar-rabbani al-jami' baina ilmi syari'ati wal haqiqati al-marhum Tuan Guru Haji Ci Ahmad Qadim Al-Qadahi. Iaitu setelah daripada kita membaca dah sedikit dalam kitab ini, cuba kita lihat pula dia sebut. Dia kata, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf akan wajib usuli. Jadi apa makna wajib usuli?
iaitu wajib usuli ni boleh kita sebut sebagai wajib qadum. Nah, usul ni asal maknanya aslun. Aslun ini asal mana boleh kita terjemah dengan makna qadum ataupun tunggui. Nah, tetapi kita terjemah dalam bahasa yang mudah pada malam ini, iaitu kita panggil sebagai wajib basic, wajib asas, kan? Atau panggil wajib yang bangsa asas ataupun yang bangsa tunggulnya masuk agama Islam. Itu tak dapat tidak, kan? Setiap orang mukallaf diwajibkan ke atasnya sebagai wajib usuli masuk di dalam agama Islam. Baik, lagu mana yang kita nak masuk dengan agama Islam? Adakah masuk agama Islam itu dengan isi borang? Seperti mana kita nak masuk universiti, IPTA dan seumpamanya dengan isi borang? Tak. Masuk agama Islam tuan-tuan bukan dengan isi borang, tetapi masuk agama Islam iaitu dengan bertutur dengan dua kalimah syahadah. Nah, dan sebab itu tidak diterima Islam seseorang itu, tidak diterima Islam seseorang itu melainkan dengan bertutur dua kalimah syahadah, barulah diterima Islamnya. Iaitu dia kena bertutur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baik. Itu wajib di atas kita tuan-tuan masuk di dalam agama Islam. Baik, itu sekiranya kalau belum lagi Islam seorang yang mukallaf itu. Kalau begitu kita yang sudah Islam dah ini wajib apa? Wajib juga di atas kita ini kena berlafaz dengan dua kalimah syahadah di luar daripada sembahyang, yakni di luar daripada ibadat, kan? Dengan kita niat nak menunaikan yang wajib. Dengan begitu sebab di dalam sembahyang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu di dalam sembahyang, di dalam tahiyat awal, dalam tahiyat akhir, kan? Baik, di luar daripada sembahyang wajib juga kita bertutur dengan dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan kita niat menunaikan dengan dua kalimah syahadah tanpa kita berniat menunaikan yang wajib, maka tidak gugur tuntutan wajib itu. Bahkan wajib itu mesti berkekalan, berterusan sampailah kita mengucap dua kalimah syahadah dengan kita berniat menunaikan yang wajib di luar daripada ibadah, kan? Baik, begitu maksudnya. Itu wajib usuli namanya. Baik, setelah daripada kita masuk di dalam agama Islam, tak boleh kuat sikit kan? Tak boleh kuat sikit lagi kan? Setelah daripada kita masuk dalam agama Islam, tadi kuat sikit kan? 3 kalimah. Boleh kata boleh. Taruhlah kita lain. Boleh tak apa. Baik. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam, kan? Wajib akan sebagai wajib usuli itu pula tetap di dalam agama Islam. Lah dia ada wajib masuk Islam, kemudian wajib pula dia itu tetap di dalam agama Islam, jangan keluar daripada agama Islam.
Lagu mana yang kata wajib dia tetap di dalam agama Islam itu, iaitu dengan ni orang mengaji ibarat kita dia panggil taswir. Taswir ni maksudnya gambaran. Bagaimanakah gambaran seorang itu nak tetap di dalam agama Islam setelah daripada dia masuk Islam, iaitu gambarannya dengan memelihara akan dia, yakni akan Islam itu daripada segala perkara yang jadi binasanya binasa Islam. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita orang Islam yang sudah masuk Islam ini, sama ada baru masuk Islam ataupun sudah Islam dan dengan sebab mak bapak kita Islam, wajib di atas kita ini sebagai wajib usuli, kita tetap pula berada di dalam agama Islam. Iaitu lagu mana cara kita nak menetapkan kita ini di dalam agama Islam, iaitu dengan kita memelihara Islam itu daripada kita melakukan perkara-perkara yang membinasakan Islam ataupun membinasakan iman. Maka perkara-perkara yang membinasakan iman ini dinamakan apa? Iaitu dinamakan qawati'ul Islam. Maksudnya perkara-perkara yang memutuskan seorang itu daripada Islam. Ataupun juga dinamakan di sisi setengah ulama dengan kata nawaqidul iman, iaitu dengan makna perkara-perkara yang membatalkan bagi iman seseorang itu. Jadi wajib di atas kita kena memelihara dan menjaganya. Kalau begitu tuan-tuan, apakah perkara yang membinasakan Islam dan iman seseorang itu? Banyak. Tetapi dalam banyak itu kita simpulkan kepada 3 bahagi. Yang pertama iaitu i'tiqadat. Segala i'tiqad yang membatalkan Islam dan juga iman seseorang itu. Dan yang kedua iaitu aqwal, yakni perkataan-perkataan yang apabila seorang itu berkata dengan perkataan tersebut, maka terkeluar dia, terputus dia daripada Islamnya dan juga terbatal, yakni binasa imannya. Dan yang ketiganya iaitu af'al, maksudnya segala perbuatan yang apabila seorang mukallaf itu melakukan perbuatan tersebut, maka dia terputus daripada Islam ataupun binasa imannya dengan sebab melakukan perbuatan tersebut. 3 perkara ini, i'tiqadat, aqwal dan af'al, iaitu segala i'tiqad, segala perkataan dan juga segala perbuatan. Maka daripada 3 bahagian ini tercabang daripadanya cabangan-cabangan yang banyak. Jadi tak mampu kita nak bincangkan pada malam ini tuan-tuan. Ini kena dibincangkan dalam perbincangan yang khusus. Jadi kalau tuan-tuan nak mengetahuinya, apakah i'tiqad yang mengkafirkan, yakni yang mengeluarkan seorang itu daripada Islam dan imannya, dan juga begitu juga dengan perkataan-perkataan dan juga perbuatan-perbuatan yang membinasakan Islam dan iman seseorang itu, tuan-tuan boleh tengok dan lihat di dalam kitab-kitab yang besar-besar lagi. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, beliau ada mengarang satu kitab khusus yang membincangkan perkara ini. Nama kitabnya Al-I'lam Biqawati'il Islam. Tuan-tuan boleh cari kitab itu, Al-I'lamu Biqawati'il Islam, iaitu satu kitab karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki,
khusus membincangkan i'tiqad yang membinasakan Islam dan iman seorang. Begitu juga perbuatan-perbuatan dan juga perkataan yang membinasakan iman seorang itu. Dan juga dikarang oleh ulama lain yang nama tajuknya nawaqidul iman. Maksudnya perkara-perkara yang membatalkan iman. Baik. Kalau kita nak lihat lagi dalam kitab-kitab yang lain, tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Asnal Matalib, syarah bagi Raudut Talib. Raudut Talib karangan Ibnul Muqri, ulama fiqh mazhab Syafi'i. Kemudian disyarahkan kitab ini oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia namakan kitab itu dengan Asnal Matalib bi Syarhi Raudut Talib. Tengok di dalam bab riddah, bab murtad. Maka Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari diterang satu persatu. Apakah perkara yang menjadikan seorang itu jadi murtad? I'tiqad yang membawa pada jadi murtad, perkataan-perkataan yang membawa pada jadi murtad, perbuatan-perbuatan yang membawa pada jadi murtad, semua dah dijelaskan. Baik, kalaulah kita tidak menguasai bahasa Arab, ada tuan-tuan di dalam kitab Jawi. Tuan-tuan cari kitab Jawi yang namanya Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Itu nama kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Panjang tajuknya, tengok depan tu sudah. Tuhfatur Raghibin cukup. Karangan siapa? Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Maka Syekh Muhammad Arsyad ini dia membincangkan di awal kitabnya itu, dia menyatakan tentang hakikat iman di sisi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengikut dua mazhab. Mazhab Abu Hasan Asy'ari dengan mazhab Abu Mansur Maturidi. Kemudian selepas daripada itu dia membincangkan apakah perkara-perkara yang membinasa dan juga merosakkan iman seseorang itu. Dibincang panjang lebar. Di pada malam ini tuan-tuan kita tak ada nak bincang perkara itu. Cuma nak maklumkan bahawa wajib di atas kita ini memelihara Islam kita dan juga iman kita daripada binasa. Baik, maka kita nak pelihara iman, nak pelihara Islam, tak dapat tidak kita kena tahu apa dia benda yang merosakkan iman, apakah benda yang merosakkan Islam. Kita kena tahu, nak tahu kena belajar. Kena belajar. Supaya kalau kita tidak belajar, jadi kita tak tahu. Bila kita tak tahu, macam mana nak pelihara dan juga nak menjaga iman tersebut. Jadi tuan-tuan, belajarlah kitab tersebut, Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. InsyaAllah, mudah-mudahan iman kita terpelihara, Islam kita terpelihara, kerana wajib di atas kita sebagai wajib usuli memelihara Islam dan juga iman kita. Baik, itu kata Tuan kita rahimahullahu ta'ala. Baik, cuba kita tengok pula. Tadi Tuan kita rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia menyebut wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Maka dia nak urai pula, yang kata wajib di situ tu wajib apa? Wajib apa? Sebab bila kata wajib ini, dia ada 3 jenis. Dia ada wajib syara', dia ada pula wajib aqal,
dan dia ada pula wajib adat kan. Jadi wajib ni, yang kata wajib di atas kita, setiap orang yang mukallaf ini wajib kena masuk di dalam agama Islam. Kemudian wajib pula kena tetapkan di dalam agama Islam. Wajib tu wajib apa? Tengok dia kata dan maksud tu maksudnya yang dikehendaki ataupun yang dimaksudkan kata wajib atas tiap-tiap mukallaf itu, iaitu dia kata wajib syar'i. Maknanya wajib yang dibangsakan kepada syarak. Baik. Jadi bila kata wajib syar'i, maka terkeluarlah wajib akal. Itu. Dan juga terkeluarlah daripadanya wajib adat. Jadi wajib kita masuk agama Islam bukan wajib pada akal, bukan wajib pada adat, tapi wajib pada syarak. Begitu juga wajib kita kena tetapkan kita ini di dalam agama Islam bukan wajib pada adat dan juga bukan wajib pada akal, tetapi wajib itu wajib syarak. Baik. Bila kita faham wajib itu wajib syarak, maka kita nak kena reti apa makna wajib syarak. Kita abang sini kita kena reti dulu apa makna wajib syarak. Dan wajib syarak ini salah satu daripada hukum syarak yang dinamakan hukum taklifi. Baik. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hukum syarak ni ada berapa? Hukum syarak ada berapa? 10. Hukum syarak ni dia ada 10, bukan 5. Hukum syarak itu dia ada 10. 10 itu dibagi kepada 2 bahagi. Yang pertama kita panggil hukum syarak yang bahasa wad'iyah. Hukum syarak yang bahasa wad'i, yang bahasa hantaran. Maka hukum wad'i ini dia ada 5. Sabab, syarat, mani, sah dan batal. Kelima-lima ini kita panggil hukum wad'i. Apa sebab dia? Apa syarat dia? Apa yang menegakkan dia? Apa yang mengesahkan dan juga apa yang membatalkan dia? Kelima ini dinamakan ahkam asy-syar'iyyah al-wad'iyyah. Panggil hukum syarak yang bahasa wad'i. Baik. Kemudian yang keduanya iaitu hukum syarak yang taklifi. Bagi ahkam syar'iyyah at-taklifiyah, iaitu ada 5. Wajib, sunan, haram, makruh, harus. Itu 5. Maka 5 ini pula tuan-tuan dia sangkut paut dengan 5 dulu. Contohnya kita kata gini, bila kita kata wajib, maka sebab apa wajib? Apa syarat wajib? Apa mani bagi wajib? Apa yang mengesahkan bagi wajib? Dan juga apa yang membatalkan bagi wajib. Begitu yang berikutnya. Bila kita kata sunan, apa sebab sunan? Apakah orang panggil sebab sunan? Apakah syarat sunan? Apakah yang menegakkan bagi sunan? Apa yang mengesahkan bagi sunan? Dan juga apa yang membatalkan bagi sunan? Macam itulah yang berikutnya.
Sebab tu ulama bila kita himpunkan kesemuanya, hukum ini ada 25 bahagi. Bukan 5. 25 bahagi. Sebab wajib, dalam wajib ni ada 5 wada'nya. Bila kata sunat, dalam sunat ni ada 5 wada'i dia. Dah 10. Bila kata haram, ada pula 5 wada'i dia, 15. Bila kata makruh, ada pula 5 wada'i dia, 20. Bila kata harus, maka ada pula 5 wada'i, 25 kesemuanya. Ini dinamakan dia hukum syara'. Maka kita tak bincang pada malam ni, tak bincang ni panjang cerita dia. Cuma nak bagi rentai jalan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham dan cari. Tuan-tuan faham dan juga cari. Itu maksudnya di situ. Baik, kita kembali balik kepada kita bincang apa makna wajib syar'i. Wajib syar'i dia ada 2 ta'rif di sisi ulama fiqh. Yang pertama, kata setengah ulama fiqh, wajib syar'i itu dengan makna an talabul fi'li talaban jaziman. Talabul fi'li talaban jaziman, maksudnya tuntut buat sebagai tuntut yang putus, yang tak dapat tidak, mesti kena buat. Itu wajib syar'i. Jadi kalau dalam kes yang kita bincang ini, maknanya wajib kita kena masuk Islam dan wajib kita kena tetapkan dalam agama Islam dengan makna syarak tuntut kepada kita orang mukallaf sebagai tuntut yang putus, tak dapat tidak, mesti tiap-tiap orang mukallaf kena masuk Islam. Mesti juga tiap-tiap orang mukallaf tetap dalam agama Islam. Itu makna wajib syarak'. Satu qaul. Qaul yang kedua kata ulama fiqh, wajib syarak' itu dengan makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dengan makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dengan makna barang itu umum, sama ada niat kita, i'tiqad kita, perbuatan kita atau perkataan kita, ma tu umum. Barang tu iaitu barang yang dijanji dengan beri pahala kerana mengerjanya dan dijanji dengan siksa kerana meninggalkannya. Itu wajib syarak'. Dengan mana kalau seorang itu buat perkara wajib ni, maka dia dijanji beri pahala lepas daripada siksa. Dan juga dengan makna siapa yang tidak mengerjakan wajib syara' ini, dia diancam dengan siksa api neraka di akhirat nanti. Dengan makna dalam kes yang kita bincang ini, sesiapa yang tetap di dalam agama Islam, maka dia juga dijanji dengan beri pahala di akhirat nanti. Dan juga dengan makna sesiapa yang tidak masuk agama Islam, maka dia diancam dengan siksa api neraka. Begitu juga sesiapa yang tidak tetap di dalam agama Islam, dia juga akan oleh Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti dengan siksa api neraka. Inilah makna wajib syar'i. Salah satu daripada hukum syara' dipanggil hukum taklifiyah. Hukum taklifi. Baik, ini maksudnya yang disebut tadi ni kita faham dah. Kemudian dia sebut wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa dia mukallaf tu? Tengok dia nak hurai. Dia kata dan makna dan bermula makna mukallaf itu iaitu orang yang diberati atasnya, atas orang tu dengan hukum syara'. Bila kita sebut hukum syara',
tujuh hak tadi diberatkan ke atasnya dengan hukum syarak pada mengerjakan yang disuruhnya dan meninggalkan yang ditegaknya. Baik, tuan-tuan sayugianya, sewajarnya sebelum daripada kita nak masuk membincangkan definisi mukallaf, maka tak dapat tidak kita kena tahu dulu apakah perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kes ni. Iaitu dia ada 4 perkara. Pertama, taklif. Yang kedua, mukallif. Yang ketiganya, mukallaf. Dan yang keempatnya, takalif. Apa beza di antara 4 perkara ni? Adakah benda yang sama atau lain-lain? Sebelum kita nak faham benda ni, kita kena faham benda ni dulu. Kalau tak faham benda ni, tak faham ni. Yang pertama iaitu taklif. At-taklif. Apa dia at-taklif? Apa dia tuan-tuan yang dikatakan taklif? Taklif ni, taklif ini dia kena pada sifat. Sifat bagi siapa? Sifat bagi mukallaf. Mukallaf tu kena kepada orang. Nah, orang yang bersifat dengan taklif, maka orang itu dinamakan mukallaf. Taklif tu kena pada sifat. Baik, apa dia sifat taklif ni? Apa definisi dia, tarif dia? Maka kata ulama, tarif bagi taklif ini dia ada 2 qaul. Qaul yang pertamanya taklif iaitu kata ulama usuluddin dengan makna ilzamu ma fihi kulfatun. Ilzamu ma fihi kulfatun. Memaksakan. Kita terjemah makna memaksakan perkara yang ada padanya, pada perkara itu kulfah bermakna masyaqqah, keberatan. Iaitu memaksa, syarak paksa kita akan perkara itu, perkara yang ada padanya itu kulfah, keberatan. Baik. Maka cuba kita tengok tuan-tuan, dalam 5 hukum taklif tadi, wajib, sunat, haram, makruh dan harus, hak mana perkara yang berat? Hak mana berat? Mana berat? Tak jawab pun. Apa dia? Halal haram. Orang pertama dah nak tumbang lah. Cuba kita lihat apa makna wajib. Wajib dengan makna benda yang tak dapat tidak kita kena buat. Berat dah? Berat. Baik sunat, sunat benda yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tak janji, tak diancam dengan siksa, tak berat. Adapun haram, haram berat juga sebab dipaksa kita kena tinggal. Jadi kalau kita tengok pada ta'rif ini, ilzamu ma fi kulfatun, maka hukum taklif itu 2 saja ya, iaitu wajib dan haram. Sunat, sunat tidak ada padanya paksaan. Dah gitu. Makruh, makruh juga tidak ada padanya paksaan, tidak ada ilzam. Demikian juga harus, harus tidak ada padanya paksaan, sebab boleh buat, boleh tak buat. Jadi perkara yang ada padanya ilzam 2 ya, iaitu wajib dan haram. Jadi kalau tengok pada ta'rif ini,
Hukum syarak itu ataupun hukum taklif itu dia kena pada dua sahaja, iaitu wajib dan haram. Maka wajib itu kita panggil talabul fi'li talaban jaziman, tuntut syarak supaya kita buat sebagai tuntut yang putus, tak dapat tidak kena buat. Dan haram itu kita panggil talabul tarki talaban jaziman, tuntut tinggal. Syarak tuntut kepada kita meninggalkan perkara itu, tak dapat tidak, mesti kena tinggal. Itu talabul tarki, tinggal. Itu satu. Baik, kalau mengikut satu tarif lagi pula, satu definisi lain pula, setengah ulama kata makna taklif itu iaitu talabu ma fihi kulfatun. Tadi ilzamu ma fihi kulfatun, ini talabu ma fihi kulfatun, iaitu menuntut barang yang sabit di dalamnya itu kepayahan. Maka masuk dalam kata talab iaitu dua. Apa dia? Wajib dan sunat. Sebab apa? Sebab talab ni dia ada dua. Pertama talabul fi'li, tuntut buat. Yang kedua bagi talabut tarki, tuntut meninggal. Maka tuntut buat ni apa? Dua. Satu, tuntut buat sebagai tuntut yang putus, itu wajib. Yang kedua, tuntut buat tapi tuntut tu tuntut yang tak putus, itu panggil sunat. Masuk dalam kata talabul fi'li dua, wajib dan sunat. Itu. Lepas itu pula yang kedua dia panggil talabut tarki, tuntut meninggalkan. Maka tuntut tinggal ni ada dua. Satu, tuntut tinggal sebagai tuntut yang putus, tak dapat tidak, mesti kena tinggal perkara, maka namanya benda tu haram. Yang kedua dia panggil talabut tarki talaban ghaira jazim, tuntut meninggal tetapi tuntut itu tuntut yang tak putus, dengan mana nak tinggal pun tak apa, dapat pahala kalau kita tinggal, tapi kalau kita buat tak diancam dengan siksa api neraka. Itu namanya makruh. Maka kalau kita lihat kepada tarif ini, hukum taklifi itu yang kata talabul fi'li itu ada padanya 4 hukum. Wajib, sunat, itu bagi tuntut buat. Yang kedua, haram dengan makruh, ini tuntut meninggalkan. Habis itu harus, kalau ikut atas qaul ini, dua-dua qaul ini harus tak masuk dalam kata hukum taklif. Sebab apa? Sebab harus atas qaul yang pertama tidak ada padanya tekanan paksaan. Dan juga pada qaul yang kedua pula harus itu tidak ada padanya tuntutan. Itu. Boleh faham ke tak? Tidak ada tuntut. Maknanya atas tarif yang pertama bagi tarif taklif, definisi taklif, dan juga atas tarif yang kedua bagi taklif harus tak masuk. Qaul pertama pun tak masuk, qaul yang kedua pun tak masuk. Tapi kenapa juga ulama kata harus itu hukum taklif juga? Jawabnya atas jalan ghalib. Ataupun kata setengah ulama, dia menjadi hukum tangga bagi 4 hukum yang lain. Jadi harus ini hukum dia harus selama mana? Selama dia tidak jadi tangga kepada wajib. Jadi bila harus ini jadi tangga kepada wajib, maka jadi wajib. Faham? Contohnya kita buat misal lagu ni. Kita nak semayang. Semayang hukum dia wajib nak? Wajib. Bila kita nak semayang wajib, kita nak semayang tak dapat tidak. Salah satu daripada syarat sah semayang iaitu kena ada taharah, kena suci. Suci badan kita ini daripada najis yang tak dimaafkan. Suci juga kita daripada hadas, hadas kecil dan hadas besar.
Maka nak suci ada kecil, iaitu dengan kita mengambil wudu. Nak ambil wudu kena ada air kan? Tiba-tiba cari air tak ada, nak semayang kan? Maka kena kata nak cari air, kena korek telaga. Asal hukum korek telaga wajib ke harus? Harus. Tetapi oleh kerana wajib di atas kita ni semayang fardu 5 waktu, maka tak dapat tidak, kita kena mengambil air semayang. Maka salah satu daripada cara nak cari air kena korek telaga. Maka korek telaga itu jadi wajib. Dia jadi hukum wasail bagi wajib. Itu kita panggil hukum tangga. Selama dia jadi, selama mana dia, kalau dia jadi tangga bagi wajib, maka wajib. Baik, situ. Ataupun kita buat misal contoh yang lain. Payah sangat kita ambil satu misal, tapi terbit 5 hukum. Contohnya kita kata hukum berjalan kaki. Berjalan kaki wajib ke harus? Harus. Tapi berjalan kaki tadi ini dia jadi tangga bagi wajib kalau benda itu jadi menyampaikan kepada wajib. Contohnya begini, kita ini jahil, tak reti, tak kenal Tuhan, tak tahu hukum halal haram sah batal kan? Maka wajib di atas kita kena menuntut ilmu. Nak tuntut ilmu iaitu salah satunya pergi ke masjid. Maka nak pergi ke masjid kena apa? Jalan kaki. Maka jalan kaki hak asalnya harus, tetapi bila jadi tangga kepada wajib iaitu menuntut ilmu fardu ain di masjid, kena jalan kaki. Maka berjalan itu jadi wajib kan? Jadi wajib. Baik. Begitu juga sunat. Kita kata begini, kita ambil ada qaul ulama yang mengatakan sembahyang berjamaah itu sunat muakkadah di masjid. Ini dia ada qaul. Sebab sembahyang berjamaah ini dia ada 4 qaul dalam kitab fiqh. Ada kata wajib fardu ain, ada kata wajib fardu kifayah, ada sunat kifayah dan sebagainya, ada sunat muakkadah. Tetapi qaul yang rajih sembahyang jemaah itu fardu kifayah di sisi Imam Nawawi. Baik, kita ambil ada qaul yang kata sunat muakkadah. Jadi kita nak buat amalan sunat, nak pergi ke masjid nak dapat sunat, nak buat amalan sunat muakkadah tak dapat tidak dengan berjalan kaki. Maka berjalan kaki itu asalnya harus, tapi bila jadi tangga kepada sunat maka jadi sunat. Demikianlah tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, jalan kaki asalnya harus, tetapi satu hari kita berjalan kaki pergi ke kelab malam misalnya, maka jalan kaki itu jadi haram. Sebab kita jadi wasilah kepada benda yang haram, jadi haram. Demikianlah kita ni orang tua-tua, duk petang-petang duk balut-balut tembakau, buka-buka tembakau tengok kosong kan? Orang panggil apa? Celepah. Celepah tembakau tu buka-buka tengok kosong. Loh, habis dah. Kita pun kata dekat kawan kita, nanti San, aku nak jalan pergi kedai sebelah, nak beli tembakau. Kita pun jalan tadi harus, tapi bila dia jadi wasilah kepada benda yang makruh, maka jalan itu jadi makruh. Ini kita panggil hukum tangga. Jadi ulama kata hukum harus ini dia tak masuk dalam kata hukum taklif, tetapi kata setengah ulama dia masuk atas jalan taglib ataupun wasilah, ataupun dia masuk dalam hukum taklif iaitu dituntut juga ke atas kita. Tuntut apa? Tuntut mengetahuinya kan? Di dalam kitab Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi, Syekh Syarqawi, Syekh Abdullah Syarqawi, dia kata iya, hukum harus itu hukum taklif juga, sebab ada padanya talab, tuntut apa? Talabul ma'rifati biha, iaitu syarat tuntut kita ambil tahu dengan dia. Kata hukum ni hukum harus
Boleh faham? Baik. Jadi kalau kita lihat kepada definisi taklif ini, maknanya dua tadi, iaitu pertamanya ilzamu ma fi kulfatun, maka masuk padanya dua, wajib dengan haram. Sunat, makruh dan harus tidak masuk, sebab tidak ada padanya paksaan, tekanan. Tak itu. Kalau kita berlaku di atas qaul yang kedua, iaitu taklif itu dengan makna talabu ma fi kulfatun, maka masuk di dalamnya empat, iaitu wajib dan sunat bagi talabul fi'li, tuntut buat. Haram dan makruh itu bagi talabut tarki, tuntun meninggalkan. Jadi empat. Harus tak masuk juga atas qaul ini. Tapi ulama kata masuk dah juga atas jalan dituntun ke atas kita ini tahu talabul ma'rifah, dan mengetahui dengan perkara harus tersebut. Baik, ini yang pertama daripada empat perkara tadi. Yang keduanya tuan-tuan, sebelum daripada kita nak mengetahui apakah makna mukallaf itu, iaitu kita kena tahu siapakah yang memberatkan kita. Dia panggil mukallifun. Siapakah yang memberatkan kita dengan hukuman-hukuman tersebut? Dia panggil mukallif. Taklif dia ada mukallif, dia orang yang memberatkan kita dengan hukum tadi. Maka jawabnya mukallifnya iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu mukallif, dia yang memberatkan kita hamba-hambanya ni akan segala hukum taklif. Nah, kemudian siapakah yang diberatkan? Kita ni lah. Maka kita ini namanya mukallafun. Beza sikit baris. Nah, Allah itu mukallifun, tasydid kasrah di bawah, mukallifun. Kita ini mukallafun, tasydid atas baris fathah, mukallafun. Ada beza sikit. Ija serupa tapi baris tu bagi beza sikit. Mukallifun Allah, mukallaf kita. Tiga nak. Taklif, mukallif, mukallaf kita. Kemudian yang keempatnya at-takalif. Baik. Apa dia at-takalif? At-takalif ini iaitu perkara-perkara, benda-benda yang diberatkan ke atas kita dengan mana al-umur al-mukallafah ataupun al-umurul lati kallafaha Allah, dengan mana perkara-perkara yang ditaklifkan oleh Allah Ta'ala ke atas kita. Baik, kita kena faham. Maka benda yang Allah Ta'ala taklifkan ke atas kita ini, tuan-tuan, dia ada empat bangsa, empat jenis. Yang pertama dia panggil bahawa benda yang ditaklifkan itu dipanggil benda yang bahasa akal. Yang kedua kita bilang dahulu, benda yang ditaklifkan itu kita panggil benda yang bahasa fikir. Dan yang ketiganya, benda yang ditaklifkan ke atas kita ini ada yang bahasa ilmu. Dan yang keempat, iaitu benda yang ditaklifkan ke atas kita ini ada yang bahasa amal. Empat benda. Maka kita buat contoh, misal secara mudah-mudahnya lagu mana. Yang ditaklifkan ke atas kita yang bahasa akal, iaitu apa? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita ini akal, maka akal kita ini kena fikir. Dan kena fikir. Fikir apa? Fikir cari dalil bukti yang menunjuk di atas adanya Allah, di atas kekuasaan Allah, di atas keesaan, yakni ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kena fikir. Ditaklifkan ke atas kita.
Yang keduanya kita ambil misal, iaitu ada benda yang ditaklif yang masa kita kena fikir tadi ni, iaitu fikir ini menjadi wasilah bagi ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah tu wajib kan, masuk dalam benda yang ditaklifkan. Dan yang ketiganya, ada benda yang ditaklifkan ke atas kita ini, benda yang bahasa ilmu. Cuba kita tengok ilmu apa yang ditaklifkan ke atas kita kena belajar. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dan juga perkara yang sangkut buat dengan tiga ilmu ini. Wajib kita kena belajar ni. Ilmu tauhid kena belajar, ilmu fiqh kena belajar, ilmu tasawuf yakni ilmu akhlak hati kita kena belajar, berdasarkan kepada hadis yang masyhur dengan hadis Jibril alaihi salam kan, yang di mana ketiga-tiga ini dinamakan agama. Dan yang akhirnya sekali, di mana Nabi kita bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata, "Atadri man as-sa'ilu?" Qala, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azajib fa innahu Jibrilun ataakum yu'allimukum dinakum." Dan kan hadis yang masyhur, waktu ketika Nabi kita dengan para sahabat duduk di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakai serba putih, rambutnya hitam berkilat, tidak ada kesan debu-debu, tidak ada seorang pun sahabat yang mengenalinya. Lalu beri salam kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi, mempelagakan dua lututnya dengan dua lutut Nabi, meletakkan dua tapak tangannya di atas dua paha Nabi. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ila akhiril hadis. Dan panjang cerita dia. Baik. Kemudian kita sambung lagi yang kita bincang tadi. Ada juga benda yang ditaklifkan ke atas kita ini yang masa amal. Contohnya mana? Tengok, sembahyang fardu 5 waktu ditaklifkan, itu amali kan? Amali. Haji dan umrah itu amali, puasa itu amali. Ini kesemuanya ditaklifkan. Jadi benda-benda ini dinamakan at-takalifu, iaitu segala perkara-perkara yang ditaklifkan ke atas kita. Baik, ini kita nak faham. Bila sebut taklif, tuan-tuan kena cari siapa mukallif, siapa mukallaf, dan apakah benda-benda yang ditaklifkan kan? Tu baru kita reti elok, faham elok kan? Kemudian cuba kita lihat pula, dia nak hurai di sini apa makna mukallaf. Katanya, dan bermula makna mukallaf itu, yang dikatakan mukallaf itu apa maksud? Dia kata orang yang diberati atasnya. Ada bila sebut orang, kena kepada siapa? Orang saja kan? Baik jin tak kah? Ini kalau kita nak bincang halus lagi, dia kata orang yang diberati atasnya siapa yang memberat. Kita faham dah tadi, yang memberatkan kita tu siapa? Mukallif, namanya Allah. Ni tu waktu kita sebut tadi, sebelum nak bincang yang ni, kena erti yang dulu supaya mudah kita faham ni. Iaitu orang-orang tu namanya mukallaf, yang diberati. Siapa yang memberati orang tu? Iaitu mukallifnya Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Itu mukallif dia. Tuhan yang memberati orang itu mana? Dengan hukum syarak. Hukum syarak itu dipanggil takalif. Berarti nak? Tu hukum syarak itu dipanggil takalif. Tadi yang kita bincang takalif tu
Dia sebut, dia kata makna mukallaf itu iaitu orang yang diberati atasnya, atas orang itu diberati dengan hukum syarak pada mengerjakan yang disuruhnya, begitu juga pada meninggalkan yang ditegurnya. Baik, maka kalau kita tengok pada tarif ini, tarif yang dibuat oleh tuan guru kita ini, pengarang kitab ini, maka masuklah di dalam itu, dalam kata mengerja yang disuruh, masuk berapa perkara. Hak tadi, hak kita bincang tadi, masuk berapa perkara? Takkan masuk 5, masuk 2 ya. Nah, masuk pada mengerja yang disuruhnya Allah, itu masuk 2 perkara. Sebab disuruh itu iaitu mana? Suruh buat, dengan mana masuk di situ wajib dan sunat. Nah, dan meninggalkan yang ditegur, itu meninggal yang ditegur, masuk di dalamnya itu 2 juga, iaitu haram dan makruh. Haram makruh. Jadi cuma bezanya wajib itu dan sunat itu disuruh kita buat, tapi suruh tu suruh tak putus. Dengan mana kalau kita buat kita dapat pahala, tapi kalau kita meninggalkan dia, kita tidak diancam dengan siksa api neraka. Cumanya rugi ya. Sebab apa kita kata rugi? Sebab yang sunan ini tuan-tuan adalah merupakan tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menolak tawaran Tuhan, orang tu rugi. Jangan kita semayang sunat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ini sunat, itu tawaran Tuhan. Sesiapa yang tak semayang sunat qabliyah maghrib ataupun ba'diyah maghrib, dia telah menolak tawaran Allah. Maka orang yang menolak tawaran Allah, orang itu rugi. Siapa janganlah universiti tawar kita masuk belajar di tempat dia, tiba-tiba kita tolak tawaran, rugi dah. Rugi, tapi rugi macam tu taklah rugi sangat. Sebab apa? Sebab tawaran universiti boleh jadi betul, boleh jadi salah, tapi tawaran Allah tetap benar dan betul. Tuhan tak tipu. Tawaran makhluk boleh jadi tipu. Itu nak bagi beza sikit, bagi faham sikit di situ. Begitu juga tuan-tuan, kita kata masuk dalam kata meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, iaitu mana? Haram. Itu larang yang putus, dengan mana tak dapat tidak. Larang itu mesti kita kena tinggalkan dengan sekira-kira. Kalau kita buat, kita diancam dengan siksa api neraka. Dan kalau kita tinggal dia kerana menjunjung perintah Allah, kita diberi pahala. Itu kalau haram. Adapun yang makruh, Tuhan tuntut juga kepada kita meninggalkan, tapi tuntut itu tuntut tak putus. Lagu mana tuntut yang tak putus? Iaitu sekira-kira kalau kita buat benda yang makruh, kita tak diancam dengan siksa api neraka. Dan juga kalau kita buat benda makruh, kita tak dijanji dengan beri pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya orang itu dibenci oleh Allah. Sebab makruh itu maksudnya yang dibenci. Makruh itu maksudnya yang dibenci. Daripada perkataan karaha, karihan, karaha maksudnya yang dibenci. Tuan-tuan cuba lihat, kalau kita ini bini kita benci, kita rata tempat tanya orang tak mana tu bomoh nak bagi bini sayang balik ke kita. Itu bini benci, kita pun tak boleh duduk dah. Cari tu bomoh tu bawang tu dukun, rata tempat berubat nak buat apa, nak bagi bini kasih. Tapi bagaimana kalau Tuhan benci? Allah
Itu makruh nama dia. Benda-benda yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu yang disebutkan kata makna orang yang mukallaf, iaitu orang yang diberati atasnya dengan hukum syarak, dengan pada mengerjakan yang disuruhnya, disuruh Allah, dan juga meninggalkan yang ditegahnya, tegah syarak. Boleh kita kembali ke situ. Nah, pada mengerjakan yang disuruhnya syarak, iaitu Tuhan punya syarak. Syarak ni dia ada dua. Satu dipanggil syarak haqiqi, iaitu kena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keduanya syarak majazi, iaitu kena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu fahamkan makna mukallaf sebagaimana yang ditarifkan oleh Tuan Guru. Lepas tu tuan-tuan, kita nak tahu pula, bila seorang itu nak dinamakan ataupun nak dikatakan mukallaf, maka ada baginya beberapa syarat. Dan syarat nak dikatakan mukallaf itu iaitu ada 5 syarat. Kalau tidak ada 5 syarat ini, maka dia tak dikatakan mukallaf. Bila kata dia tak dinamakan mukallaf, maka tidak ada keberatan di atasnya hukum-hukum syarak ataupun istilah yang lain, undang-undang Tuhan. Tak ada hukum. Dia tak ada hukum. Dia lepas daripada hukum ni. Maka kita tengok sikit secara ringkas. Dia kata apa? Dia kata dan iaitu mana? Mukallaf itu dengan 5 syarat. Artinya nak dikatakan ataupun nak dinamakan ataupun nak dihukumkan seorang itu dengan mukallaf, dia ada 5 syarat. Tengok. Pertamanya daripada 5 syarat itu, sudah bangkit Rasul kepada itu orang. Sudah bangkit Rasul kepada itu orang, yakni orang mukallaf tu. Apa maksud sudah dibangkit Rasul? Yakni Allah Ta'ala utuskan kepadanya seorang Rasul, di mana Rasul itu menyampaikan hukum-hukum syarak, hukum-hukum ataupun undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tu. Baik. Jadi kalau kita lihat pada syarat ini dengan makna apa? Dengan makna kalaulah seorang itu tidak diutuskan kepadanya Rasul, maka dia tak dikatakan mukallaf. Bila kata dia tak dinamakan mukallaf, maka dia tidak diberankan ke atasnya segala hukum-hukum syarak. Bila tak diberankan dia kata hukum syarak, maka dia lepas daripada ancaman siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita kata seperti mana? Seperti orang yang berada di antara Nabi Allah Isa alaihi salam, diangkatkan naik ke langit di antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jarak masa antara Nabi Isa diangkatkan naik ke langit dengan dibangkitkan ataupun diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dua ada berapa ratus tahun. Dua ada berapa ratus tahun. Iaitu kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bagi Syekh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia meriwayatkan satu hadis, iaitu di dalam bab Islam Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Salman Al-Farisi meriwayatkan satu hadis, iaitu mengenai fatrah.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatratun baina Isa wa baina nabiyyina alaihi wassalatu wassalam 600 sanatin ay zamanin khal, iaitu jarak masa. Fatrah ini maksudnya al-muddatul lati inqata'at fiha risalah. Itu makna fatrah. Fatrah itu dengan makna al-muddatul lati inqata'at fiha risalah, iaitu masa yang terputus kerasulan. Masa yang terputus kerasulan, iaitu di antara rasul yang pertama dengan rasul yang nak dibangkitkan semula. Jarak masa itu namanya fatrah. Ataupun dalam bahasa yang lain kita panggil fatrah intiqaliyah. Dipanggil masa peralihan antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 600 tahun. 600 tahun. Walaupun ada qaul yang mengatakan 400 tahun, 460 tahun, 500 tahun, 560 tahun, 700 tahun, 720 tahun. Dua ada hampir 10 qaul kalau kita tengok dalam Fathul Bari. Tetapi yang masyhurnya 600 tahun berdasarkan kepada riwayat ini. Itu ada 6 abad ataupun 6 kurun. Tidak ada Nabi, tidak Rasul yang diutuskan. Jadi orang yang berada di zaman itu, jadi orang itu nama dah mukallaf. Tak nama mukallaf. Bila tak nama mukallaf, mereka tidak ditaklifkan ke atas mereka hukum-hukum syarak. Maka di antara orang yang berada di zaman itu siapa? Ibu dan bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di zaman tu. Dipanggil zaman fatrah. Maka ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dihukumkan apa tidak diberankan ke atas mereka hukum taklif. Bila kata mereka ini tidak dihukumkan ke atas mereka taklif kerana tidak disyariatkan dengan mana-mana syariat Nabi dan Rasul yang diutuskan, maka mereka ini terlepas daripada api neraka. Terlepas daripada api neraka. Tetapi kenapa ada orang yang mengatakan dua ibu bapa Nabi kita mati kufur masuk neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan perkara ini Tuhan sebut di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Isra ayat yang ke-15. Tuhan sebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tuhan kata wa ma kunna mu'adzibina, kami tidak menyeksakan satu qaum hatta nab'atha rasula, sehingga kami mengutuskan kepada qaum itu seorang rasul. Dengan makna kalaulah qaum itu tidak diutuskan rasul, tidak dibangkitkan rasul, maka Tuhan tak ambil salah kepada mereka. Ibu dan bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di antara zaman ini bagi zaman fatrah. Dengan makna dua ibu bapa Nabi kita bukan mati dalam kufur dan bukan masuk neraka. Ini dalil qat'i daripada ayat Quran. Ini perbincangan yang panjang tuan-tuan. Kita ambil daripada syarah yang pertama ini. Perbincangan yang cukup panjang. Baik, insya-Allah nanti kita panjangkan pada masa-masa dan waktu yang lain. Itu kita kaitkan sedikit kerana ada orang bawa ajaran dan juga fahaman ini, kata dua ibu bapa Nabi kedua-duanya mati kufur dan masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk di dalam orang yang lepas
daripada masuk dalam neraka, bahkan masuk syurga. Bahkan diriwayatkan daripada hadis yang diriwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita bersabda, Allah Ta'ala telah menghidupkan kembali dua ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua-duanya itu mengucap dan juga beriman di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala mematikan pula kedua ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bincang panjang lebar lagi bawah ini bila sampai tempat dia. Tengok situ dulu. Dan keduanya aqil. Situ dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Apa hukum kenal dalam masjid? Bahawa ni ada kenal dalam masjid, kenal tu apa? Mufti ke tu? Anak mufti. Apa betul? Itu salah, apa betul? Wallahu a'lamu bis-shawab. Soalan ni luar daripada perbincangan kita, tapi